Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita masih lagi di dalam topik berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa, menggunakan kitab Hadis Bulughul Maram. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mati dan dia meninggalkan puasa yang wajib, yang belum diqada, dia telah meninggal dunia sedangkan dia masih belum habis qada puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya boleh berpuasa untuknya, ataupun warisnya boleh berpuasa untuknya. Baik, di sini ada beberapa perkara yang penting yang mana kita akan merujuk kepada perbincangan ulama, termasuk mengikut mazhab yang empat. Kerana kalau kita mengikut zahir hadis ini, hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim, ataupun dipanggil muttafaqun alaih. Sebab itu perlu kita faham satu benda. Bila kita belajar hadis ni, mesti melihat kepada huraian dan juga tafsiran para ulama. Itu nombor satu. Bukan kita baca hadis, kita baca terjemahan, terus kita buat kesimpulan. Bukan begitu cara untuk berinteraksi dengan hadis, walaupun dia hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih, bahkan boleh dikatakan terlebih sahih, sebab diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Namun bagaimana kata ulama yang mentafsirkan dan memahami hadis ini? Baik, kita faham apabila seseorang meninggalkan puasa dan dia telah meninggal, dia mati dah. Contohlah, kita tahu waris kita, mak bapak kita pernah meninggalkan puasa Ramadan. Sebulan sebelum meninggal tu, puasa Ramadan tak puasa, dan meninggal dunia. Jadi waris ni yang kita maklum membayar fidyah. Membayar fidyah 1 hari 1 cupak. 1 hari 1 cupak. Kalau tinggalkan puasa 30 hari, 30 cupak. 1 cupak kena rujuk nilai semasa, berapa ringgit. Kemudian kita galikan, maka kita keluarkan bagi pihak bapa kita yang telah meninggal dunia, yang masih belum qada puasa, ataupun dia mati sedangkan dia telah tinggal puasa Ramadan yang kita tahu. Itu yang masyhur, yang diamalkan, yang menjadi pandangan muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian bagaimana pula saya tak mau bayar fidyah lah, saya tolong puasa untuk bapak saya. Dia kata saya tolong puasa untuk bapak saya. Ini berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, wali dia, waris dia boleh berpuasa untuk orang yang telah meninggal dunia. Wali dia, waris dia lah, bapak dia ke mak dia ke. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i yang qadim dia bagi, pandangan lama,
dia dalam bab hukum ni, dia boleh berubah mengikut ijtihad. Sebab itu fatwa ni berubah. Fatwa dia akan berubah mengikut apa? Tempat, dia akan berubah mengikut zaman, dia akan berubah mengikut kesesuaian masyarakat. Maka itu dipanggil fatwa. Hukum Tuhan sama ya. Hukum Tuhan tidak boleh berubah. Yang berubah itu adalah pandangan manusia. Sebab itu kita tengok fatwa-fatwa ni, fatwa di tempat lain macam lain, fatwa kebangsaan di Malaysia macam lain. Maka orang awam ni macam mana peranan orang awam ni? Kena ikut fatwa kebangsaan tempat dia. Sebab apa? Hukum yang dikeluarkan berdasarkan fatwa itu adalah meraihkan masyarakat yang ada di tempat tu. Jangan ambil fatwa negara lain kita amal, oh yang ni kata boleh, sedangkan fatwa tempat kita sendiri kita tak boleh. Maka itu tidak adil di dalam menetapkan fatwa untuk kita. Baik, apa hukum saya tolong puasa untuk orang mati? Ini dibenarkan, tetapi dia adalah pandangan mazhab Syafi'i ataupun pandangan Imam Syafi'i sendiri, pandangan qadim. Qadim ni maksudnya fatwa lama. Fatwa baru kata tak boleh puasa, kena bayar fidyah. Sebab apa alasan dia? Alasan dia kerana puasa itu adalah amal ibadat yang berbentuk anggota tubuh badan. Jadi bila melibatkan anggota tubuh badan, maka hukum dia dikiaskan sama seperti solat. Contoh, mak bapak kita ada pernah meninggalkan solat sewaktu hidup, dan kita tahu mak bapak kita ada meninggalkan solat ketika sakit dan sebagainya. Anak ni prihatin, contohlah kan, kita rasa kita prihatin, kita tolong qada sembahyang untuk arwah mak bapak. Sahaja aku sembahyang zuhur, qada untuk arwah bapak, qada untuk arwah ibu, bagi pihak ibu, bagi pihak ayah. Hukumnya tidak dibenarkan, tak boleh. Sebab apa? Kalau macam tu senang kan, ada duit banyak dia bayar, okey tolong sembahyang untuk arwah bapak saya, awak tolong sembahyang untuk ni. Tak, sebab dia adalah ibadat yang berbentuk tubuh badan, mesti orang tu sendiri yang buat, orang lain tak boleh tolong buat untuk dia. Tetapi kalau ibadah yang berbentuk wang ringgit, ibadah yang berbentuk harta, seperti mana haji, seperti mana zakat. Haji contoh, kita faham ada satu ibadat dipanggil apa? Badal. Badal haji, bukan bedal lah, badal. Badal ni maksud ganti bagi pihak orang lain. Badal haji, kita ada duit dan arwah mak bapak kita pernah berazam untuk menunaikan haji, tapi tak berkesampaian, meninggal awal. Anak ni ada rezeki lebih, dia upah orang untuk tolong buat haji untuk bagi pihak ibu dan bapa dia. Maka itu boleh, sebab haji adalah ibadat yang berbentuk wang ringgit, harta, dipanggil maliyah. Sebab itu kalau sihat tubuh badan, selamat perjalanan, tapi tak ada duit, wajib haji tak? Tak wajib. Sebab apa? Duit tak cukup. Ataupun sihat tubuh badan, tidak ada duit, tapi perjalanan tu tak selamat. Perjalanan tu tak selamat, diancam kapal terbang kena tembak ke apa kan, lalu di wilayah yang berlaku konflik dan sebagainya, maka tak wajib. Itu tafsiran bagi man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah, berkemampuan ni dalam bab haji dinilai daripada semua aspek, bukan duit segala-galanya. Dia ada duit dia boleh pergi haji, tak. Kalau tak sihat pun tak wajib juga. Tapi jangan sampai berhutang. Okey, hadis Aisyah mengatakan, ada seorang wanita, dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, mata ummi, ibu saya telah meninggal, dan dia belum sempat untuk qada puasa Ramadan. Lepas tu macam mana? Dia tanya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, ara'aiti, bagaimana menurut kamu
kalaulah seseorang itu berhutang dengan orang lain, adakah wajib dia bayar? Wanita tu kata memang kena bayar. Maka Nabi kata fadainullahi ahaqqu an tuqda, maka hutang dengan Allah pun kena bayar jugalah. Okey, di sini seolah-olah secara zahirnya dilihat berlaku percanggahan, dipanggil tanaqud ataupun dipanggil kontradik antara dua hadis. Yang pertama hadis Aisyah yang Nabi kata waris boleh puasa untuk ibu bapa dia yang meninggal. Hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas mengatakan juga boleh berpuasa untuk orang yang telah meninggal. Dan hadis lain mengatakan tidak boleh berpuasa ataupun melakukan ibadat badaniyah, melibatkan tubuh badan untuk orang lain. Baik, jadi kesimpulannya, baik mazhab Hanafi, mazhab Hanafi yang pertama, baik mazhab Maliki, baik mazhab Syafi'i, tiga mazhab tadi, ataupun kita panggil sebagai jumhur, majority, Maliki, Hanafi, Syafi'i, tiga mazhab ini mengatakan tidak boleh anak puasa untuk mak bapak. Tidak boleh anak berpuasa untuk mak bapak. Atas alasan tadi, apa dia? Puasa adalah ibadat melibatkan tubuh badan, sama seperti solat. Maka tidak dibenarkan untuk buat untuk orang lain, bagi pihak orang lain. Tetapi ada mazhab lain yang membenarkan puasa untuk waris ataupun wali yang ibu bapa yang telah meninggal dunia. Tetapi yang paling kuat adalah majority, jumhur, yang mengatakan tak boleh. Kita pun lega lah, kita bukan rajin sangat kan? Oh alhamdulillah lega, tak kena. Kita cuma bayar kafarah saja. Kita kena kita kena bayar diyat sahaja ataupun fidyah. Diyat pun panggil, fidyah pun panggil. Kalau anak tidak mahu bertanggungjawab, dia anak lepas tangan lah, lantak lah, mak bapak saya yang tak puasa, bapak saya nak kena bayar duit, nak bayar ganti, nak bayar fidyah untuk dia. Adakah anak tersebut dianggap sebagai berdosa? Adakah anak dianggap sebagai berdosa kerana tidak membayar fidyah untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia? Ini dipanggil apa? Kalau dia rasa bertanggungjawab, kalau dia rasa dia kasihan, dia dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Okey, buat baik kepada ibu bapa ni adakah semasa hayat saja? Adakah dalam ayat wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik, adakah masa hidup saja? Tak. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa bukan hanya sewaktu hayat mereka sahaja, tetapi bahkan setelah kematian mereka. Macam mana? Hadiahkan bacaan Fatihah, hadiahkan bacaan Al-Quran, tolong selesaikan hutang mereka. Kan kalau ada hutang kan, sebab Nabi sebut apa? Ruhul mu'minin mu'allaqun bainas sama' bidainin hatta yuqda alaih. Ruh orang mukmin ni tergantung, maksudnya dia tak sampai kepada tempat dia, dia tak naik ke langit, bahkan dia tergantung di antara langit dan bumi. Dengan sebab apa? Hutang. Dengan sebab hutang. Jadi hutang ni masalah. Hutang dengan Allah pun dia panggil hutang, iaitu amal ibadat yang belum diganti. Hutang dengan manusia pun dianggap sebagai hutang. Jadi yang Nabi maksudkan itu adalah hutang dengan orang. Tak bayar, maka roh tak tentram. Maksudnya roh tak sampailah ke tempat dia yang sepatutnya. Dia tergantung antara langit dan bumi. Sehingga Nabi kata hatta yuqda alaih, sehingga dilunaskan ke atasnya, bermaksud ada orang lain tolong bayar. Tapi ganjaran yang paling besar Nabi SAW sebut adalah dipanggil ibram. Dalam istilah dalam Arab dipanggil ibram. Ibram ni dipanggil pelepas hutang. Ni susah ni, kena orang jiwa besar ni. Orang jiwa besar dan tak semestinya ada duit, tapi berjiwa besar. Kental sikit lah. Contoh, orang hutang saya 1,000, saya kata halal lah.
hutang 20,000, tak apa, halal, orang dah mati dah. Baik, kena kental no? Kena jiwa besar, tak boleh. Orang biasa tak boleh. Walaupun dia ada duit, walaupun dia orang kaya, tak semestinya orang kaya ni dia akan boleh halal macam tu saja. Lagi kaya lagi kedekut sebenarnya. Bukan lagi kaya, tak, lagi kaya lagi kedekut. Sebab tu tak disyaratkan untuk orang itu dapat pahala sedekah dia tunggu dia kaya dulu. Nampak? Tak semestinya. Contoh, nanti aku ada duit, aku jadi jutawan, nanti aku sedekah banyak sikit, sembang, boleh lah kan. Dia tak tahu lagi kaya nanti lagi ada perangai kedekut. Sikap kedekut tu lagi keras, lagi kuat. Saya sebut dah yang lepas, Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Ini orang hartawan, duit banyak, tapi nafkah dekat bini susah nak bagi. Ini Nabi sebut. Sehingga isteri dia mengadu kepada Nabi. Dia kata, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Isteri dia nama Hindun. Rasulullah, suami saya ni kedekut sangat. Kalau utara kata kedekut piang lah. Kedekut sungguh lah. Sampai nafkah pun tak bagi. Boleh tak saya ambil duit dia senyap? Nabi kata, ambil untuk kamu dan anak-anak, cukup untuk nafkah. Kalau nafkahnya sehari RM100, ambil RM100 lah, jangan ambil RM1,000 kan. RM100 tu nafkah wajib. Abu Sufyan ni isteri dia mati, Hindun ni mati. Dia nak kahwin dengan seorang perempuan, nak darah lah. Kemudian pada masa yang sama, perempuan itu dipinang oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pun nak perempuan tu juga. Abu Sufyan yang duda pun nak juga. Jumpa Nabi, minta istikharah, minta pilihan Nabi ya. Nabi kata, ankihi Usamah bin Zaid. Nabi kata, awak kahwin dengan Usamah, jadi baik orang dia, bagus. Jangan kahwin dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kedekut. Nabi kata gitu. Abu Sufyan ni kedekut, dan Abu Sufyan ni mengasari orang perempuan. Dia tak macam Usamah. Usamah ni lembut, Usamah ni baik. Lembut-lembut pun Usamah ni. Panglima perang. Usamah bin Zaid jadi panglima perang umur 19 tahun. Nabi wasiat kepada sahabat Umar Al-Khattab, nanti lantik Usamah bin Zaid ni jadi panglima. Duduk depan sekali lah. Kalau pergi perang tu duduk depan sekali, kan duduk di belakang lah. Duduk depan sekali, itu panglima. Tapi dengan perempuan dia lembut. Ni Usamah. Ini tak misai bertaring kan, janggut dengan misai Tok Guru silat. Tapi bini telefon, kalah tu ya. Bini suruh balik, tak apa, kena balik lah, cancel program tu. Takut. Bukan takut bini kan? Bukan takut, hormat lah. Tapi tak berani kahwin dua juga. Tok Guru silat pun tak berani kahwin dua, bini seorang juga. Okey, jadi kesimpulan daripada hadis ini adalah ibadat yang berbentuk melibatkan anggota tubuh badan mesti dilaksanakan orang tu sendiri. Sama juga, dosa orang kita tanggung tak? Tak tanggung. Orang lain buat kebaikan, pahala, kita boleh dapat tak? Tak boleh dapat. Sebab tu Allah sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Kesalahan orang lain tak tanggung. Kebaikan dilakukan oleh orang lain tak tanggung, kecuali bila kita ada kaitan dengan dia. Kaitan macam mana? Bukan kaitan dia walik, kaitan kita pernah zalimi dia. Maka di akhirat itu dipanggil orang muflis. Kebaikan kita orang lain boleh ambil, pahala yang banyak yang kita buat orang lain boleh ambil. Ini yang Nabi sebut dalam hadis Tirmizi. Atadruna mal muflis, kamu tahu tak orang bankrupt ni apa dia? Sahabat kata tak tahu. Bankrupt ni yang kami faham tak ada harta. Nabi kata orang yang muflis adalah bawa amal banyak-banyak, sembahyang, puasa, haji, zakat, sedekah dan sebagainya, kemudian dia berikan pahala kepada orang. Sebab orang tu tuntut, mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ni pernah zalimi saya dulu, dia pernah bully saya, dia pernah pukul saya, maka
kebaikan orang tu diberikan kepada orang yang dizalimi, dipanggil mazlum. Sebab tu da'watul mazlum ni kena jaga. Doa orang yang dizalimi tidak ada halangan. Baik, kemudian kita masuk kepada part yang seterusnya, iaitu melibatkan puasa sunat. Puasa sunat ni banyak kategori. Jangan menyangka bila habis Ramadan habislah puasa, bebaslah. Ada lagi beberapa jenis ibadat puasa sunat yang boleh dilakukan. Bukan bermaksud menyambut Aidilfitri itu adalah memang kita kena menzahirkan kegembiraan. Baik, Aidilfitri ni kita zahirkan kegembiraan ke sedih? Nak kena sedih ke nak kena seronok? Ya. Sedih. Seronok kan? Tapi orang kita ni bila tak boleh balik kampung, sedih, menangis apa. Apa nak sedih? Lepas tu dengar lagu raya pun yang sedih-sedih kan? Sebenarnya Aidilfitri ataupun perayaan itu Nabi SAW menyambut dengan apa? Kegembiraan. Sebab dah berjaya menempuh 30 Ramadan dengan sempurna. Inilah orang kita kata orang tak puasa tak boleh raya. Betul tak? Apa sebab awak nak gembira? Bulan puasa pun awak gembira dah kan? Bulan puasa pun awak makan minum tengah hari dah gembira dah. Raya awak yang lebih. Menzahirkan kegembiraan itu sunnah. Makruh menzahirkan kesedihan. Tapi bila hari pertama tu pergi kubur menangis, ni yang tak kena ni. Syarak tidak melarang menziarahi kubur pada bila-bila masa. Sebab menziarahi kubur ini tidak terkait dengan hari, tidak terkait dengan hari bulan, hari apa sunat, hari apa kena pergi ziarah. Memang tak terkait dengan hari. Tetapi bila pergi 1 Syawal menangis, ini masalah. Masalah apa? Masalah apabila dia menzahirkan kesedihan pada hari itu. Lepas tu duk bercakap dengan kubur. Ada tak bercakap dengan kubur ni? Ni orang kaki drama dah lah ni. Tengok drama Melayu kan. Duduk di kubur cakap dengan isteri, cakap dengan mak yang dalam kubur. Baik, dalam isu orang kubur boleh dengar, itu tak ada masalah. Memang wa innaka la tusmi'ul mauta, kamu tidak boleh dengar orang mati, tapi orang mati boleh dengar kamu. Okey, tak ada masalah. Tetapi perbuatan bercakap dengan kubur itu tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi ajar apa? Kamu doa. Itu dipanggil intipati menziarahi kubur. Matlamat utama menziarahi kubur adalah berdoa untuk si mati. Baik, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Kata Nabi, tidak ada mana-mana hamba, maksudnya tidak ada mana-mana orang yang berpuasa fi sabilillah. Berpuasa fi sabilillah ni bukan maksud berpuasa ketika perang. Sabilillah ni enggak maksud ikhlas. Sesiapa yang berpuasa kerana lillahi ta'ala, ikhlas, bukan terpaksa. Kalau puasa terpaksa ni macam mana? Ramadan orang lain puasa, kita pun kena puasa juga. Sebab tu hadis ni merujuk kepada puasa sunat. Kalau puasa wajib, kok mana pun kena buat. Tapi puasa sunat pilihan. Baik, seseorang hamba mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan perkara wajib. Perkara wajib tu memang kena buat dah. Perkara wajib memang kena buat. Contoh, apabila kita sembahyang, adakah sembahyang maghrib kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak. Bukan kata tak langsung, tetapi itu adalah satu kewajipan. Satu kewajipan, macam orang bekerja diberi nafkah kepada isteri dia. Itu kewajipan, orang tak bincanglah yang tu. Sebab itu dalam hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdun bin nawafil hatta uhibbah.
Tidak ada mana-mana hamba yang mendekatkan diri aku dengan amalan sunat, bukan amalan wajib. Kalau amalan wajib sama, semua kena buat. Maghrib, semua kena sembahyang maghrib. Tapi sembahyang sunat, bukan semua buat. Bukan semua buat sembahyang sunat, ba'diyah. Ada yang tak buat. Bukan semua yang puasa sunat, ada yang tak puasa. Jadi yang nak membezakan seseorang dengan orang lain bukan amalan fardu, tetapi adalah amalan sunat. Jadi Allah kata apa? Mendekatkan diri kepada aku dengan amalan sunat. Sebab tu kalau kita nak jumpa orang soleh ni, dia buat banyak amalan sunat. Kalau orang mengaku orang soleh tapi amalan sunat tak pernah buat langsung, itu bukan orang soleh. Kalau mengaku orang soleh tapi hanya buat yang wajib, orang lain, orang tak soleh pun buat yang wajib ya. Yang amalan sunat ni, ini yang membezakan seseorang dengan orang lain. Fi sabilillah dengan maksud apa? Siapa yang berpuasa ikhlas, merujuk kepada puasa sunat, itu bagi fi sabilillah. Bukan fi sabilillah tu perang. Contoh, Nabi SAW berpuasa. Ini kita ambil sejarah. Berpuasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan tu berlaku peperangan Badar. Kita kalau perang lembek dah. Tapi sahabat Nabi ni, mereka berperang dalam keadaan berpuasa. Berpuasa dalam keadaan perang. Macam mana tu? Kita cuba bayang, susah ya. Kita puasa nak kerja duduk dalam jabat, ngantuk, tak larat kan. Kena aircon apa semua, itu dia pun balik dah lembek dah, lemau dah. Jadi sahabat Rasulullah ni, mereka puasa juga tapi pergi perang. Sebab itu jangan jadikan amal ibadat sebagai alasan untuk tidak bekerja. Kadang dibagi alasan, sorry lah bos, semalam ni saya buat tahajud, ngantuk lah kerja ni. Itu kamu punya pasal lah. Sebab tu jangan kita jadikan kita punya amal ibadat sebagai alasan untuk tidak bekerja, menjadi tak semangat. Jadi saya puasa tak larat nak buat kerja. Kalau orang yang betul-betul, itu folder lain-lain, folder asing. Kamu kerja, itu folder lain. Ibadat kamu menyebabkan kamu tak larat apa semua, itu folder lain. Sebab tu Nabi larang beribadat sampai tak larat bekerja. Ini saya pernah cerita yang lepas, hadis daripada Maimunah. Ada tiga orang, dia mengadu. Dia mengadu apa? Dia bukan mengadulah, dia menceritakan yang dia nak beribadat lebih. Tak mau tidur malam, nak sembahyang, dia tak mau tidur malam. Nabi marah tak? Nabi kata tak boleh begitu, zalim. Ini nak puasa hari-hari, Nabi kata zalim. Ini tak mau kahwin, Nabi kata zalim juga. Kerana apa? Setiap tubuh badan kita ada hak. Itu hak dengan diri kita, apatah lagi hak dengan orang lain. Macam mana? Kita bekerja dengan orang lain, tapi dengan sebab amal ibadat kita sampai terabai, ngantuk, tak larat, lemau, apa pun tak jadi kan. Tak boleh nak kerja, tidur saja. Itu pun tak boleh. Sebab itu folder berbeza. Jangan jadikan amal ibadat kita sebagai alasan untuk malas bekerja ataupun untuk tidak bekerja. Tak nafilah, memang bulan puasa dah lah panas kan? Bulan puasa panas, sekarang pun panas juga. Kadang-kadang tengah hari tu mengantuk, lain macam mengantuk dia. Tidur je, lagi syok apa dia? Tidur, bangun tu dah nak buka puasa lah. Bangun-bangun dah buka puasa. Tak sembahyang apa lah kan. Siapa yang berpuasa, tidak ada yang berpuasa fi sabilillah ikhlas, illa ba'adallah, kecuali Allah Ta'ala jauhkan diri dia daripada api neraka 70 tahun jarak dia. 70 tahun. Tapi syarat dia ikhlas lah. 70 tahun macam mana? 70 tahun ini adalah majas ataupun kita panggil kiasan, merujuk kepada jarak kita dengan api neraka tu perjalanan 70 tahun. Mengambil masa 70 tahun. Allah Ta'ala jauhkan. Bukan nak dia panggil secara harfiah 70 tahun tu, tetapi merujuk kepada Allah jauhkan kamu sejauh-jauhnya.
Allah Subhanahu wa taala jauhkan kamu sejauh-jauh daripada api neraka. Sebab itu dalam ayat Ali Imran, tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Orang yang apabila dibentangkan amal dia, bila baik seronoklah dia tengok kan, bila dibentangkan amal dia. Tapi bila dibentangkan amal jahat, dia nak lari sejauh-jauhnya, dia tak mau tengok. Itu dipanggil kiasan. Sebab tu 70 tahun bukan kita nak perkataan ataupun nombor 70 tu, tetapi merujuk kepada kiasan Allah Ta'ala jauhkan yang paling jauh. Baik, dalam hadis Bukhari disebutkan apa? Orang mukmin yang masuk neraka dan yang paling dia adalah yang terakhir keluar daripada neraka, masuk syurga. Laki ke perempuan? Agak-agak laki ke perempuan? Orang yang paling last keluar daripada neraka dan masuk syurga, lelaki. Malang yang orang lelaki. Tapi tak juga kan? Orang paling ramai dalam neraka, lelaki perempuan. Okey, adil lah. Okey, dia bila Allah keluarkan dia daripada neraka, dia kata, ya Allah, palingkan muka aku daripada api neraka, aku tengok pun tak mau. Ini dalam hadis Bukhari. Dia kata, aku telah dibinasakan oleh bau dia. Dia punya bahang dia tu, bau dia pun dah boleh membinasakan. Dan orang yang masuk neraka ni paling ringan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi. Dipakaikan kasut yang panas, diperbuat daripada api sampai menggelegak kepala otak. Itu paling ringan, paling berat. Wallahu alam, tak boleh fikir ya. Macam-macam lah. Baik. Tapi menurut pandangan lain, ada mengatakan Abu Talib ni tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan diazab tetapi paling ringan azab. Baik, itu tak apalah, itu perbincangan khilaf. Kita tak mahu macam itu. Okey. Bila dikeluarkan daripada neraka, dia kata, keluarkan saya daripada neraka, saya janji saya tak mau lain, nak keluar saja. Allah kata, betul ke ni? Nak keluar saja? Dia kata, betul. Bila keluar, dia kata, ya Allah, itu apa benda tu nampak cantik, indah ya tempat tu. Allah kata, itu syurga. Dia kata, boleh tak saya nak tengok apa yang ada dalam tu? Tengok je, saya tak mau lebih, nak tengok je. Betul ke ni janji ni? Betul, dia kata nak tengok saja. Bila tengok, dia minta lagi, ya Allah, boleh tak saya nak masuk? Boleh tak saya nak masuk? Itu nak cerita kepada dia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk juga. Walaupun dia janji macam lain, dia mungkin janji dengan Tuhan, tapi Tuhan bagi juga. Itu menunjukkan apa? Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar satu doa kepada Abu Bakar yang dibaca dalam solat. Apa kita baca dalam solat yang Nabi ajar masa tahiyat akhir? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru az-zunuba illa anta faghfir li min 'indik warhamni wa anta arhamur rahimin. Ini yang Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq di dalam solat, maksudnya baca ketika tahiyat akhir. Apa maksud dia? Kalau tak ingat Arab pun kita boleh baca dalam hati, dalam bahasa kita. Minta supaya itu satu bentuk pengiktirafan. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Aku telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Maka ampunkanlah aku. Tidak ada orang yang boleh mengampunkan kecuali engkau. Nabi pun, Nabi ada tak kuasa untuk mengampunkan orang? Ada tak? Nabi ada tak? Tak ada. Nabi tak boleh, tak ada kuasa kecuali syafaat. Syafaat tu cerita lain. Ini Nabi sendiri ada sifat pengampun? Tak. Nabi minta supaya Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada Abu Talib. Allah sebut dalam Al-Baqarah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tak boleh bagi hidayah. Yang bagi hidayah adalah aku. Jadi hidayah bukan milik Nabi, pengampunan bukan milik Nabi. Cuma Nabi boleh memberikan syafaat.
Baik, syafaat kita dah cerita topik yang lepas. Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan diri daripada api neraka selama jaraknya seolah-olah macam perjalanan 70 tahun. Kita bukan kata nak masuk neraka, taklah. Nak tengok pun tak mau, kan? Tengok pun tak mau, nak hidup bahang dia pun minta supaya dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekadar itu dulu. Habis dah? Belum lagi? Ya kan habis dah, kan? Baik, kemudian daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Hari Arafah ni puasa tahunan. Ini pun orang duk balas juga, nak puasa Arafah ni nak ikut mana ni? Kan? Tak selesai. Padahal benda selesai dah. Baik, antara benda polemik yang tak selesai bagi masyarakat kita, padahal benda tu selesai dah. Apa dia? Agak-agak apa dia? Semayang atas kursi. Semayang atas kursi ni, walau mufti kata macam ni, tak, saya belajar macam ni, pula dah. Bila dia gaul, dia campur sikit, ustaz tu kata macam ni, ustaz tu kata macam ni, kan jadi keliru. Dia ambil apa yang dia belajar dengan ustaz yang siqah, yang memang mahir dalam bab tu, boleh dipercaya. Cukup lah, jangan compare. Bila buat comparison ni sampai mati pun tak selesai. Orang ni buat macam ni, ustaz ni kata macam ni, last kali tak semayang tu. Elok-elok semayang atas kursi, dia tak semayang tu. Jadi kita yang cipta polemik sebenarnya. Benda dah selesai lama, kita yang timbulkan isu. Begitu juga puasa Arafah. Puasa Arafah ni, baik, berwukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita sekarang di dalam bulan Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Syawal termasuk bulan haji tak? Ya, Syawal termasuk bulan haji. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ada bulan-bulan yang tertentu. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi kalau orang nak pergi haji awal bulan Syawal, boleh. Orang pergi bulan Zulqa'dah, boleh. Orang pergi bulan Zulhijjah, boleh. Siapa yang pergi awal tu, dia buat ifrad lah selalu. Bila buat ifrad ni, pantang larang dia lagi keras. Kena jaga, kena pantang dalam ihram dia lama sangat. Sebab tu tak ada kot, jarang lah orang pergi haji di tempat kita ni, mereka melakukan haji ifrad. Selalunya orang buat tamattu'. Tamattu' ni kena bayar dam lah. Baik, nak cerita, kalau Ibnu Rajab Al-Hambali apabila menceritakan bulan Syawal, dia banyak ceritakan apa? Puasa sunat. Ibnu Rajab, seorang ulama besar dalam mazhab Hanbali, dia cerita apa? Kelebihan bulan Rajab, dia tekankan puasa sunat dan dia tekankan ibadah haji. Tetapi ditekankan oleh ulama lain juga, bulan Syawal adalah berkahwin. Dia kata penting juga sunat berkahwin di bulan Syawal. Bukan Syawal tu, bukan kita nak kata tak boleh raya. Ada yang keras, satu golongan puak ni, saya tak mahu sebut lah, faham lah. Dia kata raya sehari saja, 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal tak boleh sebut raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Tapi kena sebut 2 Syawal, 3 Syawal. Itu masalah apa? Tak ada langsung orang Islam yang kata raya kita sebulan menurut syarak. Tak ada orang faham begitu. Bila tanya orang tak belajar pun dia tahu. Raya yang sebenar-benarnya menurut syarak agama adalah 1 Syawal saja, sembahyang raya. Dia pun tahu bukan Nabi sambut raya ni sebulan, tapi menjadi budaya dan juga adat di tempat kita meraihkan sampai sebulan. Jadi tak ada masalah pun. Menurut i'tiqad, menurut kita pegang, kita faham macam mana. Kita faham bulan Syawal ni ziarah menziarahi sunat.
Bulan Syawal beri orang makan, ajak datang rumah, buat open house, sunat. Bulan Syawal eratkan silaturahim, salam-salaman, sunat. Bukannya melakukan perkara yang salah. Jadi tak ada masalah kalau kita nak ucap sama hari raya. Walaupun dah ini dah berapa Syawal lah. Tak ingat je. Walaupun 30 Syawal, walaupun 20 Syawal, sama hari raya, maaf zahir batin. Dosa ke cakap macam tu? Tak. Tapi puak ni dia sempit sikit faham dia. Dia kata tak boleh 1 Syawal saja. Dia salah faham. Okay, insyaAllah kita sambung di lain hari. Tak sempat juga nak habis satu hadis ni. Minggu depan insyaAllah kita sambung puasa hari Arafah dan juga Isnin dan Khamis. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna bi ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.